Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبركاته وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى روح الإمام الغزالي رحمه الله وإلى روح الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله وإلى روح صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب الإندونيسي وإلى شيخنا توان غرو حاجي صالح بن موسى القداحي رحمه الله وإلى شيخنا كياي حاجي عبد الرحيم ابن جمال الدين جهري البنجري المكي حفظه الله وإلى شيخنا شيخ أحمد فهمي زمزم البنجري الندوي المالكي رحمه الله شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab Qalbun Salim pada muka surat 91. Muka surat 91 yang di bawahnya itu faedah. Tidak mengapa jika kenyang sekali-sekala asalkan tidak membahayakan. Tajuk kita ialah makan terlalu banyak. Syarhut ta'am. Makan silakan, tetapi jangan terlalu banyak. Jadi kalau makan kenyang itu boleh memudaratkan. Tapi ini satu faedah, tak mengapa kenyang kalau sekali-sekala. Jangan selalu dan jangan sampai membahayakan. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan bahawa pernah suatu ketika orang ramai minum susu dan tinggallah Nabi dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi suruh Sayyidina Abu Hurairah panggil sahabat-sahabat lain untuk minum susu. Semua sudah kenyang minum, puas. Tinggal Nabi dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, faqala Abahir, lalu baginda berkata, wahai Abahir, yaitu Abu Hurairah, hirratun kucing, hurairatun anak-anak kucing,
Sebab ini kunyah yang Nabi berikan kepada Sayyidina Abu Hurairah. Nama asal beliau adalah Sayyidina Abdul Rahman. Abu bapa, Hurairah anak-anak kucing. Jadi beliau sangat suka dengan anak-anak kucing. Lalu Nabi panggil dengan gelaran sebegitu. Qultu labbaika ya Rasulullah. Aku, kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, aku menyahut panggilanmu wahai Rasulullah. Qala, baginda berkata, baqitu ana wa ant. Sekarang tinggal aku dan kamu saja yang belum minum susu. Qult, aku mengatakan, sadaqta ya Rasulullah. Benar Tuhan wahai Rasulullah. Qala, baginda mengatakan, uq'ud fashrab. Duduk dan minumlah. Duduk dan minumlah. Ini nak menunjukkan sunat kalau kita minum duduk. Cuma ada beberapa ketika boleh minum berdiri. Contoh minum air Zam-Zam. Ya, boleh berdiri dengan menghadap kiblat. Yang kedua, niat apa yang kita niatkan untuk minum. Ma'u zamzamin lima syuribalah. Air Zam-Zam itu dia memberi manfaat mengikut apa yang diniatkan. Apa yang diniatkan. Kalau minum air Zam-Zam tu, niat sembuh penyakit, kuat ingatan, niat penyakit-penyakit dalaman itu hilang. Itu air Zam-Zam itu sama ada air Zam-Zam yang ada di Saudi itu ataupun di Malaysia, asalkan air Zam-Zam yang tulen. Faqala faqa'adtu fasharibtu. Aku pun duduk dan minum, kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala, baginda mengatakan, ishrab, minum lagi. Wala, tadi minum, ni tambah lagi minum lagi. Fasharibtu, lalu aku pun minum. Fama zala yaqul ishrab. Nabi sentiasa suruh saya minum dengan kata baginda, ishrab, minumlah, minumlah. Maksud minum lagi, sampai kenyang lagi. Itu mahal syawahid kita yang mengatakan tak mengapa kalau sekali-sekala kenyang. Nabi sentiasa sebut ishrab, minumlah. Hatta qult, sehingga aku katakan, la, tidak ya Rasulullah, dah terlalu kenyang. Walladhi ba'athaka bil haqq, demi Allah yang telah mengutuskan Tuhan dengan kebenaran. Ma ajidu lahu maslaka, aku tidak dapati tempat meletak susu lagi dalam tubuhku. Maksud kenyang sungguh, tak tahu nak bawa tak mana. Gitu. Qala, lalu baginda menyebutkan, fa'arini, berikan ia padaku, bekas yang ada susu tadi itu. Masya-Allah. Fa'ataituhu al-qadha fahamidallaha wa samma wa shariba al-fadlata. Aku pun, kata Sayyidina Abu Hurairah, menyerahkan gelas tadi yang ada susu dalamnya pada baginda. Kemudian baginda memuji Allah, alhamdulillah, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan minum susu yang tersisa tadi. Ini tanda tawaduk. Tanda tawaduk. Baginda kalau nak minum lebih awal boleh, tapi masya-Allah, orang lain dahulu barulah Nabi. Itu tanda tawaduk satu. Yang kedua, nak tunjuk itu keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punyalah ramai sahabat yang minum. Dengan puasnya, Sayyidina Abu Hurairah dengan puasnya tetap ada air dalam gelas tadi itu. Ini masya-Allah. Keberkatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika memberi komen terhadap hadis ini, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau yang menulis kitab Fathul Bari bi syarh Sahih Al-Bukhari, apa kata beliau? Wa fihi jawazus syab'i walau balagha aqsa ghayatihi akhidan min qawli Abi Hurairah la ajidu lahu maslakan wa taqrir an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala dhalik.
Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, hadis tadi ni menunjukkan boleh kenyang walaupun sampai penuh berdasarkan daripada perkataan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tadi tu. Apa kata beliau? Aku tidak dapati tempat meletak susu lagi dalam tubuhku. Maksud kata terlalu kenyang sangat-sangat. Maksudnya kenyang sungguh-sungguh lah tu. Katanya boleh sekali-sekala. Wa taqririn nabi, dan pengakuan takrir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara tersebut. Kalaulah ia haram, pasti Nabi akan larang. Tapi Nabi suruh isyrab, minum, masya-Allah ya. Tapi jangan selalu. Faedah nasihat berguna Imam Abdullah Al-Haddad, iaitu Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Tuan-tuan, puan-puan termasuk yang dengar live ini yang mengamalkan Ratibul Haddad, Ratib Al-Haddad. Pesan beliau Imam Al-Haddad sendiri, Ratib Al-Haddad itu diamal pada waktu malam. Pada waktu malam. Ni waktu malam dah ni, maghrib, antara maghrib sampai subuh. Nak amalkan siang, jangan Ratibul Haddad. Amalkan yang lain. Al-Wirdul Latif, Hizbun Nawawi, Wirdus Sakaran, dan lain-lain. Apa rahsianya? Wallahu a'lam bissawab. Sebab beliau pun menulis Ratibul Haddad ketika berlaku huru-hara di Yaman. Ketika itu berlaku ajaran sesat di Yaman. Sebab itu guru kita pesan, kalau berlaku di taman, di bandar, di negeri, agak berlaku huru-hara, baca Ratibul Haddad. Dan beliau mendapat ilham menulis Ratibul Haddad, menyusun Ratibul Haddad pada malam bulan Ramadan. Barakah sekali. Kalau ada kesempatan saya akan cerita dengan tuan-tuan Ratibul Haddad tu apa kekuatan dia. Jangan tinggal Ratibul Haddad, jangan tinggal. Kalau orang yang belajar tentang sirnya, rahsia-rahsia, mereka tidak akan tinggal amalan-amalan yang utama daripada para aulia yang utama. Contoh, Al-Imam Abu Bakar Al-Aidrus daripada marga Al-Aidrus, ini susur galur Ahlul Bait. Itu ada susunan ratib, namanya Ratibul Aidrus. Orang-orang yang bermarga Al-Aidrus tahu yang saya sebut ni. Orang-orang yang bermarga Al-Attas, Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, mereka ada satu wirid khusus untuk dibaca pada keluarga Al-Attas, iaitu Ratib Al-Attas. Untuk keluarga Al-Haddad, Imam Al-Haddad juga, iaitu zikir khusus, ratib khusus yang namanya Ratib Al-Haddad. Kalau pesan guru saya Al-Habib Salih, ulama besar Indonesia, ulama hadis daripada Malang Surabaya ke? Bukan, Malang kat mana tak ingat saya, di Indonesia. Beliau pesan 3 amalan ini jangan tinggal setiap hari: Ratib Al-Aidrus, dan Ratib Al-Attas, dan Ratib Al-Haddad. Kalaulah terlalu exhausted, sibuk sampai tak dan nak baca 3 dan baca 2 je, bacalah Ratibul Attas dan Ratib Al-Haddad. Sebab sir yang saya sebutkan tadi itu, rahsia-rahsia Rabbani yang ada di dalam Ratib Al-Aidrus ada di dalam Ratib Al-Attas. Tapi kalau memang sibuk sangat-sangat sampai tak dan lah kata, hanya dapat baca 1 ratib sahaja, jangan tinggal baca Ratib Al-Haddad. Sebab sir yang ada di dalam Ratibul Aidrus
ada di dalam Ratib Al-Attas. Sir yang ada di dalam Ratib Al-Attas itu ada di dalam Ratib Al-Haddad. Sebab itu Ratib Al-Haddad itu dipanggil Ar-Ratibus Syahir. Ar-Ratib Asy-Syahir, ratib amalan ratib yang syahir, yang masyhur. Masyhur kerana dua sebab. Satu, dalam banyak-banyak amalan yang disusun oleh Al-Imam Al-Haddad yang kita bicarakan sekarang, ratib inilah yang paling terkenal. Sebab itu dia panggil Ratibus Syahir. Yang kedua, memang ratib ini dihafaz oleh orang-orang yang nak berjalan kepada Allah, terutama sekali daripada para habaib. Perlu dihafal ini. Selalunya dibaca lepas maghrib. Kalau maghrib ada kuliah macam ni, dibaca selepas isyak. Banyak rahsianya, saya tak sempat nak cerita. Tapi tuan-tuan bolehlah cari dalam kitab amalan. Kalau guru kita Syekh Nuruddin, beliau menyusun kitab amalan namanya Al-Awrad Az-Zainiyah Al-Makkiyah, ada dalam tu Ratib Al-Haddad. Kalau guru kita almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki, beliau juga menyusun Ratib Al-Haddad dalam kitab amalan beliau Bekal Akhirat. Kalau Habibna Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz, beliau menyusun, dan lebih banyak lagi lah amalan-amalan para habaib dalam kitab beliau Khulasatul Madad An-Nabawi. Kalau As-Sayyid Muhammad bin Alawi Ibn Abbas Al-Maliki, beliau juga menyusun dalam kitabnya Khulasah min Syawariqil Anwar. Banyak sangat di pasaran, tuan-tuan carilah dan amalkanlah, dan dapatkan sanad daripada orang yang ada authority. Nasihat berguna Imam Abdullah Al-Haddad dalam menjaga perut daripada makanan. Ini saya terjemah daripada kitab asal beliau An-Nasaih Ad-Diniyah berbahasa Arab. Beliau berkata, setiap mukmin harus menahan dirinya daripada segala macam kehendak hawa nafsu sebagai menunjukkan ifah. Ifah ni maksud menjaga diri, dan qanaah maksud rasa puas dan memadai dengan yang sedikit, dan kezuhudan di dunia. Zuhud dunia. Zuhud di dunia bukan maksud tinggalkan dunia totally, tidak juga. Ataupun tinggalkan kemewahan totally, tidak juga. Pakai pakaian compang-camping dan berlubang-lubang, tidak juga. Sebab zuhud itu bukan pakaian. Zuhud itu bukan harta. Zuhud itu bukan jawatan. Mungkin sahaja orang itu paling kaya harta, tapi dia yang paling zuhud. Mungkin dia paling branded pakaiannya, tapi dia yang zuhud. Mungkin dia yang paling tinggi jawatannya, tapi dia yang paling zuhud. Sebab zuhud pekerjaan hati, nothing to do with pakaian. Begitu. Kadang-kadang orang yang, mohon maaf, pakaian yang mungkin sederhana, tapi dia tak zuhud, banding dengan orang yang pakaiannya Masya Allah, nampak macam orang yang berada, tapi dia zuhud. Sebab zuhud itu amalan hati. Karena itu, kalau orang itu boleh didik hatinya untuk zuhud, Masya Allah. Dalam kitab Tajul Arus, Taj Al-Arus, Taj itu apa dipanggil, yang diletak di atas kepala tu, apa tu taj? Apa yang diletak atas kepala tu? Yang raja-raja ataupun sultan, mahkota. Al-Arus iaitu pengantin. Maksud isi kandungannya itu semua menceritakan tentang kisah-kisah ataupun amalan-amalan orang yang berjalan pada Allah. Bagus sekali kitab itu, karangan Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Beliau menyebut tentang zuhud. Zuhud ini bukan pakaian yang tidak terurus, makanan yang tidak cukup. Itu mungkin sebahagian, tapi tidak semestinya. Mungkin orang paling kaya dia yang paling zuhud. Masya Allah.
Imamul Ghazali katakan, harta itu biar dalam tangan, jangan dalam hati. Bila harta dalam tangan, maka senang untuk diserahkan ke tangan yang lain. Tapi ke dalam hati, takut nanti dia jadi suka pada harta. Baik. Tegasnya, jika dia hendak makan, memadailah dengan yang ada, tidak sampai terlalu kenyang. Hendaklah dia makan dari apa yang telah tersedia di hadapan mata daripada makanan yang halal, tanpa mencari makanan yang lebih enak rasanya ataupun yang sesuai dengan kehendak seleranya. Apa yang ada, yang isteri kita serve, itu kita makan. Alhamdulillah. Mungkinlah tidak seenak yang paling enak, tapi paling kurang kita tak berlapar banding dengan orang di Ethiopia sekarang ini, di Sudan, di Afghanistan. Kesian kita tengok kita, maaf ya, kita di Malaysia ni aircon kurang sejuk pun kita marah. Aircon, dah ada aircon kat rumah tapi kurang sejuk, itu pun hati macam tak puas. Kipas sepatutnya 5, kenapa pusing 2 je? Walhal sedap dah. Kapet kita duduk, Masya Allah. Cuma dia agak lama. Kita pun kadang-kadang, maaf ni, komplain. Saya tengok orang dekat Afrika yang Al Jazeera tu, Allahu Akbar. Macam mana duduk rumah macam tu? Tak layak lah kalau nak panggil rumah sekalipun. Duduk berkeluarga pula tu, macam mana tu? Nak buang air besar, air kecil. Allahu Akbar. Tapi itulah hadirin, itulah namanya dunia. Dunia zindagi hai bahut mukhtasar, lakin akhirat zindagi hai hamisha. Dunia tempat timpangan buat sementara, tak lama mana dunia ni. Akhirat nanti kekal abadi. Orang kalau dia orang yang saleh, dia jadi kaya, dia jadi orang kaya yang baik. Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, itu orang kaya. Tapi orang kaya yang menggunakan hartanya di jalan Allah. Masya Allah. Orang sebegini dijamin masuk syurga. Allah, Nabi SAW sebut keduanya antara al-mubasyirina bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk syurga belum meninggal lagi. Itulah. Jadi gunalah hadirin kelebihan harta, hidup selesa, kongsikan pada orang lain yang memerlukan. Mungkin kita bagi RM10 je pada orang yang miskin, maybe kecil je bagi kita, nothing, tapi bagi dia Masya Allah, Tabarakallah. Sehingga sebahagian ada ahlullah, para wali-wali Allah, ada yang menyebut satu suap makanan yang mengenyangkan orang miskin itu lebih baik daripada membina masjid. Gitu, sampai tahap begitu tu. Sebab orang tu sangat-sangat memerlukan. Kongsi-kongsi kelebihan yang Allah bagi dekat kita. Mungkin sedikit, RM5 tu sikit bagi kita, tak ada apa pun, tapi bagi mereka Masya Allah, Tabarakallah. Nah, jika dia memilih yang kurang sedap dan lebih mudah disediakan, maka itu adalah lebih baik dan lebih dekat kepada takwa, dan tidak boleh sukar untuk menyediakannya. Ia juga menjadi lebih jauh daripada yang biasa dikehendaki oleh nafsu, dan samalah seperti makanan para salafus salih. Kita dah cerita dah, Sayyidina Abu Bakar itu lapar 6 hari baru makan. Kita sehari 6 kali makan. Ini orang-orang sebegini ni, Masya Allah, bagaimana martabat mereka di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri selalu membiasakan makanan daripada tepung syair. Apa dia? Tepung yang tidak diayak atau tepung kasak. Tepung itu diuli dan dibuatkan roti tanpa diayak terlebih dahulu, kerana ayak tepung itu baru ada pada masa kebelakangan ini. Jadi bila diayakkan jadi lembut tepung itu.
Nabi nak biasakan yang biasa-biasa, tidak terlalu mewah. Tuan-tuan ni jangan salah anggap pula ni, kalau begitu segala kesedapan, kemewahan, keenakan tu di avoid totally. Tidak juga. Silakan. Tapi ketika kita menikmatinya, alhamdulillah. Ketika tidak menikmatinya pun alhamdulillah juga. Seperti mana orang lain yang tidak menikmatinya, jadi kita tak perlu nak susah hati, marah-marah dan sebagainya. Alhamdulillah. Saya diajar oleh salah seorang guru sufi dekat Kedah, Pak Sumit, mungkin tuan-tuan tahu, Pak Sumit Bukit Tembaga. Beliau pernah tanya dengan kami, apa beza air kopi dengan air sejuk kosong? Apa bezanya? Bezanya adalah warna, tapi kedua-duanya adalah mengenyangkan. Segelas air mineral dengan segelas air kopi sama-sama mengenyangkan. Bezanya apa? Bezanya adalah air kopi ada warna kopi dan flavornya adalah kopi, tapi air ini air kosong, tapi sama-sama juga masuk ke mulut, masuk dalam perut, sama-sama kenyangkan. Gitu. Jadi syukur kalau tidak ada kopi sekalipun. Syukur even kalau air kopi tak manis sekalipun. Syukur, jangan dimarah-marah, sebab kita menikmati rezekinya Allah. Bila kita lihat nikmat itu, bukan kita lihat nikmatnya itu, tapi kita lihat siapa yang bagi nikmat itu. Kalau tidak, Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ni orang-orang sebegini ni, Masya Allah, yang tahu macam mana selok-belok dunia ni, dia tahu. Ketika mendapat makanan yang sedap, mewah, alhamdulillah. Ketika tidak, alhamdulillah juga. Itu maksudnya syukur. Di samping itu, ada kalanya makanan Rasulullah SAW serta keluarganya hanyalah merupakan kurma dan air kosong. Itu dipanggil al-aswadan. Al-aswadan. Kalau kita mengaji ilmu hadis, ada satu hadis, al-hadithul musalsal bil aswadain. Hadis yang bersambung-sambung yang berkaitan dengan aswadain, kurma dan air kosong. Ketika guru kita riwayatkan hadis tu, dia akan sediakan air kosong dengan kurma. Anak saya at-tahaddits bin ni'mah, saya dapat hadis ini. Saya dapat hadis daripada guru kami bersambung. Jadi kami pergi rumah guru serve dua je, kurma dengan air kosong. Kita makan dan kita dapat hadis itu. Masya Allah, kita rasa macam dekat dengan zaman Nabi, zaman para sahabat. Masya Allah, itu memang ada hadis yang diriwayatkan kita serve orang dengan al-aswadan, dua benda hitam, iaitu kurma dan air kosong. Dan keadaan ini berlalu berbulan-bulan, tidak pernah dapur rumahnya berasap. Apa maksud? Tidak ada yang nak dimasak, macam mana nak berasap? Itu tawaduknya Nabi. Setiap mukmin ketika menghadap makanan hendaklah memakan dengan bertertib dan menurut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, iaitu bermula dengan membaca bismillah, paling bagus bismillahirrahmanirrahim, dan mengakhiri dengan membaca alhamdulillah. Kalau nak bagus lagi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selepas makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu paling bagus. Apabila makan, hendaklah meniatkan supaya dirinya kuat untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan membantunya untuk melaksanakan peribadatan sebanyak yang mungkin. Jadi makan tadi untuk menguatkan kita, ada energi, tenaga untuk buat amal. Dan lain-lain lagi daripada tertib-tertib makan. Kita dah belajar adab-adab makan daripada kecil dulu, sebagaimana yang disebutkan dalam sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Habislah kita belajar ni. Baik, mari kita muka surat 94. Fasal yang kelima, kemaluan. Bagus juga orang Melayu ni dengan perkataan kemaluan, ya. Sebab situ ada perkataan malu. Maksudnya kalau orang tak tutup itu, maksudnya tak ada malu. Gitu. Bagus juga, ya, Masya Allah.
kebaikan kemaluan yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kemaluan untuk beberapa kebaikan dunia dan akhirat. Bukan kosong-kosong je, sia-sia je, tak. Antara kebaikan yang berkaitan dengan dunia ialah merasa kepuasan jima dan boleh bergembira dengan zuriat hasil daripada jima. Anak-anak adalah perhiasan dunia yang paling besar, kerana firman Allah Ta'ala, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya, harta benda dan anak pinak itu adalah perhiasan hidup di dunia. Kalau mak ajah ke ajah tahu ni yang dikatakan perhiasan tu. Maaf ya, beli pinggan mahal-mahal, beli ni mahal-mahal, buah dalam shelf, buah dalam almari for display only. Tak guna pun untuk apa ni, sebagai perhiasan. Gitu, sebagai perhiasan gitu saja. Nanti bila meninggal itu mungkin diwarisi oleh anak dan seterusnya. Tak diguna pun. Itulah dunia ni. Maksudnya tak lama nanti kita akan pergi, sama ada barang tu akan rosak dahulu tinggalkan kita, ataupun kita meninggal ketika barang tu masih bagus lagi. Begitu. Sebab no one is immortal. Tidak ada seorang pun yang kekal hidup dalam dunia ini. Jadi kita pergi dulu daripada anak, atau anak pergi dahulu. Sebab itulah namanya perhiasan. Perhiasan kita, perhiasan bukannya kekal. Itu ya. Oleh itu gunakanlah nikmat Allah yang orang yang ada anak ini, didik ia dengan sempurna supaya dia jadi investment pada kita nanti di akhirat. Maksud ketika meninggal dunia nanti, antara amalan yang tak putus untuk orang yang meninggal, anak yang saleh. Anak yang saleh. Wa waladun salihun yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan untuknya. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, datuk, datin, berbimbang-bimbang. Kalau anak kita tak pandai baca Quran, tak pandai berwirid selepas solat, tak pandai baca Yasin, walaupun mungkin dia tidak pandai komputer, tak pandai ilmu-ilmu dunia sangat, itu lebih patut kita bimbang daripada kita tak rasa risau pun kalau dia tak pandai solat, tak baca Al-Quran, tapi yang penting ilmu-ilmu yang keduniaan itu dia kuasai. Maaf, itu agak terbalik. Sebab kita meninggal dunia, kita nak juga dapat manfaat daripada anak-anak kita. Kalau anak-anak tidak dididik dengan bacaan Al-Quran, macam mana dia nak baca? Takut nanti dia baca contoh segan, sebab dia tak pandai tajwid contohnya. Alah, sekarang ni lah, didiklah hadirin, didiklah anak-anak untuk jadi orang yang ada pandai ilmu agama. Silakan jadi engineer, tapi engineer yang ada ilmu agama. Gitu. Kalau kita tak dapat didik anak kita jadi seorang yang hafiz, jadi ustaz ke, jadi orang pandai ilmu agama, bagi kesempatan anak buah kita, support dia. Mungkin abang kita tak banyak mungkin harta, support dia. Kalau tak juga, sepupu kita, anak-anak buah kita, cucu-cucu kita, tak ada juga, anak-anak orang lain, mungkin dalam keluarga yang susah, kita sponsor mereka. Biar ada anak-anak tadi ya, walaupun bukan anak biologi, tapi kita bantu. Itu ya, masing-masing sebenarnya. Orang kaya dengan caranya, orang yang pandai ilmu agama dengan caranya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin." Dihiasikanlah dan jadikanlah indah kepada manusia. Apa? Dihiaskan, bukan hiasi ya, dihiaskan dan dijadikan indah pada manusia. Manusia lihat benda ni jadi suka dan indah. Apa? Kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu. Apa contoh? Perempuan-perempuan. Itu no doubt, no doubt. Siapa tidak suka perempuan? Itu memang lumrah, tapi hendaklah dikawal. Dan anak pinak, no doubt. Tapi jadikan mereka orang-orang yang baik. Dah isyak kita ni, isyak kan? Sudah. Ada 2 minit.
saya ceritakan sedikit bagaimana budak kecil yang akhirnya menjadi ulama besar, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Beliau masa kecil umur 9-10 tahun pergi masjid, dengar orang mengajar macam ni lah. Balik rumah, abah, ada syekh di masjid mengajar tentang surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Abah, siapa dia Muzammil tu? Abah dia kata, Muzammil itu wahai orang yang berselimut, itu merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ayat ini menceritakan tentang qiyamul lail. Tapi abah tak qiyamul lail waktu tu dia. Abah dia tak qiyamul lail. Abah tak qiyamul lail, abah dia sengap. Esok hari Al-Imam Syekh Abu Yazid Al-Bustami pergi ke masjid lagi, guru mengajar lagi ayat sampai kepada ayat yang akhir itu. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan sekumpulan orang yang bersama denganmu juga mendirikan qiyamul lail. Ditanya balik ke rumah, siapa mereka tu abah? Itu para sahabat. Tapi budak ni 9-10 tahun, bah, tapi tak tengok pun abah qiyamul lail. Kalau tak ikut Nabi dan tak ikut sahabat, siapa lagi kita nak ikut? Abah dia jadi tercengang. Starting from this night, daripada malam ini, insya-Allah abah akan qiyamul lail. Alhamdulillah. Abah, tapi nanti kalau abah bangkit, kejutkan saya sekali. Kata anak umur 9-10 tahun tadi. Kata abah dia, hang kecil ke, tak apa, biar besar nanti bawa bangkit. Tak apa. Dia kata, Pok, saya kalau malaikat tanya pasal apa hang masa kecil tak semayang, saya akan habaq, Pok tak bagi solat. Kalau besar tu tak apa dah memang ni. Akhirnya daripada umur 9-10 tahun beliau ikut qiyamul lail sampai beliau wafat. Sangat terkenal. Al-Imam Syekh Abu Yazid Al-Bustami memang terkenal. Kalau tengok kisah beliau, antara para wali, antara wali yang tak pernah tinggal solat malam. Didikan tu tadi, masya-Allah hadirin ya. Ahlul lail fi lailihim aladdu min ahli lahwi fi lahwihim. Al-Imam Ibrahim Ibn Adham, seorang sufi besar, mengatakan orang yang terbiasa bangkit malam, sedapnya itu dirasakan lebih sedap daripada orang yang berbuat perkara lagha, maksiat, dalam maksiat mereka. Lebih sedap sembahyang itu. Tapi yang itu perlukan apa? Kesabaran, training, kesungguhan, ya, ilmu dan sebagainya. Kita adzan isyak, saya sambung lepas adzan isyak tu, saya sambung 10 minit lagi ya, untuk kita lengkapkan perbahasan ini.
Bismillahirrahmanirrahim. 10 minit insya-Allah. Kita sambung antara kebaikan yang berkaitan dengan akhirat pula ialah adalah jalan untuk mendapatkan anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tanakahu tanasalu." Berkahwinlah dan semoga kamu mendapat zuriat, semoga mendapat zuriat. Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku berbangga dengan kamu sebagai umatku yang ramai pada hari kiamat. Ini anjuran Nabi untuk kita berkahwin. Sunnah Nabi. Bila kita kahwin tu sunnah Nabi, dapatlah pahala yang besar. Dan anak-anak insya-Allah selalunya bila berkahwin dapat anak, tapi ada juga orang yang kahwin tak dapat anak. Ada hikmah semua tu. Yang penting dididik anak itu dengan baik. Malah kita sendiri yang jadi ayah ibu jadi baik. Bila kita meninggal nanti, kalau anak dididik dengan baik, itu menjadi suatu pelaburan yang besar untuk kita di dalam kubur. Orang yang saleh ketika mereka meninggal, mereka nampak syurga Allah. Dipampangkan pada mereka syurga sebelum meninggal dunia. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah. Thumma istaqamu, lalu mereka istiqamah dengan iman, dengan amal, yakin sampai nak akhir hayat mereka, Allah bagi sesuatu yang special. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turun malaikat-malaikat kepada mereka, mententeramkan mereka. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut mati dah. Gitu. Khauf maksudnya jangan kamu takut sesuatu yang akan kamu hadapi di hari depan dengan siksa kubur, api neraka. Jangan takut kita. Wala tahzanu, dan jangan kamu sedih. Sedih maksudnya jangan sedih atas apa yang akan ditinggalkan, anak isteri. Jangan sedih. Kenapa? Sebab dia sudah didik dengan ilmu agama. Dan ini special lagi. Wa abshiru bil jannati allati kuntum bihi tu'adun. Dan bergembiralah kamu dengan syurga yang kamu dijanjikan padanya. Ketika dia meninggal, nak meninggal, nazak tu, dipampangkan syurga padanya. Seronok dia. Nahnu awliya'uhum fil hayati dunya. Kamilah, kata malaikat, mententeramkan orang salih yang nak meninggal dunia tadi, yang jadi penjaga mereka di dunia. Itu Masya Allah. Ada satu hadis dalam riwayat Imam Ahmad perihal tentang orang yang salih meninggal dunia. Ketika nazak, malaikat daripada langit turun ramai, hatta yajlisu 'inda ra'sihi. Lalu malaikat daripada langit tadi tu duduk di sisi orang yang nazak tadi tu. Dia boleh tengok. Tu yang kadang-kadang dalam hadis disebut yajlisuna 'inda ra'sihi mudda basarihi, sepanjang matanya melihat. Ramai, tapi kita tak dapat lihatlah. Mereka bawa kain kafan daripada syurga dan bau-bauan daripada syurga nak menyambut roh tadi itu. Once dicabut nyawa oleh malaikat maut, tak lama di tangan malaikat maut, mereka sambar ambil roh tadi itu, orang-orang yang saleh, diletakkan dalam kain kafan dan wanginya Masya Allah tabarakallah. Lalu dibawa, diiring ke langit yang pertama. Fayastaftihunahu, lalu mereka minta malaikat penjaga langit pertama buka pintu. Fayuftahu lahu, lalu dibuka. Lalu bila di langit kan ada ramai malaikat. Malaikat bila melihat, ma hadzal ruhut tayyib, apa dia roh yang luar biasa hebat ni, Masya Allah. Lalu malaikat yang ramai di langit yang pertama mengiring juga roh tadi itu sampai langit yang kedua. Begitulah seterusnya 3-4 riuh Masya Allah dengan roh tadi itu.
Sampai langit yang ketujuh, Allah sebutkan, uktubu, tuliskan mayat ini fi alliyin, di kalangan orang-orang yang mulia. Barulah dikembalikan ke bumi. Ini roh orang-orang yang baik. Tapi kalau orang-orang yang maksiat, tak, ditakutkan, sangat menakutkan, ya. Sebab itu kadang-kadang ditinggalkan seorang dalam bilik, tersiksa ketika itu, nah. Ketika rohnya keluar, meninggal, tidak ada yang menyambutnya, melainkan akan keluar bau yang sangat teruk, lebih teruk daripada bangkai lagi. Ketika nak dibawa ke langit yang atas, pertama tak dibuka pintunya, terus dikembalikan balik ke dunia. Itu kita memang bersedih bila orang soleh meninggal, sebab akan terputuslah, kita tak belajarlah dengan dia, tak dapatlah kita khidmat dengan dia. Nah, kita yang sedih, tapi dia bergembira sebab mendapat kegembiraan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah wa la taj'alna minal maftunin wal dhalin wal mudallin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.